Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk kaedah penulisan Ibnu Majah dan Abu Daud dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud. Nama saya Ilanur Fatini binti Muhammad Fandi, nombor metrik 262992. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Agama Islam adalah agama yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini. Al-Quran adalah sumber rujukan yang pertama yang mana ianya tiada sedikit pun kepalsuan isi kandungannya yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Manakala hadis pula ialah sumber rujukan yang kedua selepas Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup oleh setiap umat Islam. Sebagai contoh, karya Sunan Abu Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah merupakan seorang muhadis yang bertaraf Al-Hafiz Al-Kabir, iaitu penghafaz hadis yang agung. Manakala Imam Abu Daud pula merupakan seorang muhadis di Basrah Sajistani yang lebih dikenali dalam kalangan ulama hadis dengan nama Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmina binti Azmi, nama metrik 261920. InsyaAllah hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai latar belakang kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud. Ibnu Majah telah mengarang sebuah kitab yang diberi nama sebagai Sunan Ibnu Majah, dan ini merupakan karya beliau yang terbesar dan sangat masyhur. Terdapat sebanyak 4,241 buah hadis di dalam kitab tersebut, yang mana hadis-hadis ini membahaskan mengenai masalah seperti masalah akidah, masalah muamalah dan juga hukum-hukum Islam. Kitab Ibnu Majah ni mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, seperti cara penyusunan hadisnya yang sangat teliti, yang mana kitab ini tak akan mengulangi hadis yang sama kecuali hadis itu dianggap penting. Akhir sekali, setiap hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah merupakan hadis yang sahih dan terbaik dan boleh diikuti oleh umat Islam. Seterusnya, untuk latar belakang kitab Sunan Abu Daud, dalam kitab tersebut terdapat sebanyak 4,800 buah hadis. Manakala sebahagian ulama lain menyatakan bahawa terdapat sebanyak 5,274 buah hadis. Perbezaan bilangan hadis ni adalah disebabkan cara pengiraan mereka yang berbeza. Dalam kitab Sunan Abu Daud ni pun mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, seperti kitab ini menjelaskan kedudukan sebuah hadis, sama ada hadis itu dhaif, munkar ataupun mu'dal. Akhir sekali, kitab Sunan Abu Daud ini termasuk dalam kategori 6 kitab hadis yang dikenali sebagai Sunan Sittah. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Mansur, metrik nombor 265430. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah penulisan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, iaitu Sunan Ibnu Majah. Seperti yang kita tahu, Sunan Ibnu Majah ini merupakan salah satu kitab Kutubus As-Sittah, iaitu kitab hadis utama yang ke-6. Disebabkan kepakaran Imam Ibnu Majah dalam penulisannya menyebabkan sunannya ini salah satu sunan yang terkenal yang menjadi rujukan sehingga kini buat umat Islam. Terdapat 4 kaedah penulisan yang telah digunakan oleh Imam Ibnu Majah. Yang pertama adalah beliau terlebih dahulu akan menyusun dan mengumpul hadis-hadis dan mengikut susunan kaedah fiqh. Kaedah ini turut digunakan pakai oleh muhadisin yang lain seperti Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kaedah yang kedua ialah penulisan sunannya tidak hanya difokuskan kepada talikul al-hadis, iaitu cara beliau mensyarahkan hadis tersebut. Hanya terdapat beberapa hadis yang beliau syarahkan jika beliau merasakan penting untuk disyarahkan. Kaedah yang ketiga ialah beliau tidak melakukan pengulangan hadis. Jika ada, hanya sedikit sahaja pengulangan hadis yang berlaku di dalam bab yang sama ataupun disebabkan perbezaan antara sanad dan matan. Kaedah yang keempat ialah setiap hadis yang ditulis beliau tidak hanya disyarahkan oleh Imam Ibnu Majah sahaja. Terdapat perawi lain seperti Abu Hasan Al-Qatini. Abu Hasan Al-Qatini ni ialah anak murid Imam Ibnu Majah sendiri. Kaedah ini turut digunakan pakai oleh dalam Musnad Imam Ahmad.
Sekian daripada saya. Seterusnya Husnina akan menerangkan berkenaan dengan Sunan Abu Dawud. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina binti Jamaluddin. Nama metrik 261229. Jadinya hari ini saya akan meneruskan pembentangan mengenai kaedah penulisan Abu Dawud dalam sunannya. Jadi, sunan dari segi istilah bermaksud karya-karya hadis yang disusun mengikut bab-bab fiqh yang dimulakan dengan bab al-iman, bersuci, solat, zakat dan lain-lain lagi. Dalam penulisan sunan, mereka lebih memfokuskan kepada hadis-hadis yang marfu' sahaja, namun terdapat juga sebilangan kecil hadis yang mauquf dimuatkan di dalamnya, serta penulisannya lebih fokus kepada bab-bab yang berkaitan dengan masalah fiqh. Jadinya kaedah penulisan pertama yang digunakan dalam penyusunan Sunan Abu Dawud adalah berdasarkan kepada pengkhususan dalam penyusunan hadis Rasulullah SAW. Kitab ini merupakan sebuah karya yang sangat popular dan juga bernilai dalam kalangan para ulama zaman dulu. Dan pada hari ini juga, kitab ini juga sentiasa digunakan sebagai rujukan dan juga panduan kerana tergolong dalam kitab Sunan Sittah, iaitu kitab 6 hadis yang utama seperti Sahih Bukhari, Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah. Okey, kaedah yang seterusnya adalah kaedah pemilihan dan juga penilaian hadis yang terbaik dari segi sanad dan juga matannya. Okey, karya ini ditunjukkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bagi mengesahkan karya beliau dari segi susunan sanad dan juga matanya. Imam Abu Dawud ni bukan hanya menulis dan juga memasukkan hadis-hadis yang sahih saja seperti yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, namun beliau juga memasukkan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, tapi beliau menjelaskan secara terperinci akan kelemahan bagi hadis-hadis yang sangat lemah tersebut. Dan kaedah yang terakhir yang digunakan dalam penulisannya adalah beliau mengutamakan kaedah mengumpul dan menyusun kitab mengikut persoalan fiqh serta pembahagiannya mengikut topik dan juga subtopiknya. Pembahagian ini dia lebih sistematik dan memudahkan kepada setiap orang untuk membaca dan juga menjadikannya sebagai rujukan. Dan susunan dalam kitab Sunan Abu Dawud ni adalah berdasarkan kepada hal yang penting sebagai seorang mukallaf, iaitu perkara yang berkaitan dengan perkara ibadat, taharah dan juga solat. Taharah itu bermaksud bersuci. Dan beliau menyusun memulakan kitab beliau dengan isu yang berkaitan dengan ibadah, iaitu bab bersuci dan juga bab bersolat. Kerana sekiranya kita tidak bersuci daripada hadas besar ataupun kecil, jadinya solat kita tu kurang diterima. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Antara kitab daripada Sunan Ibnu Majah yang pertama iaitu kitab Al-Ashribah. Contoh hadis, diriwayatkan bahawa Abu Darda berkata, rakan karib saya menasihati saya jangan minum arak kerana itu adalah kunci bagi semua kejahatan. Hadis ini bertaraf hasan. Antara contoh hadis yang telah diriwayatkan yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab beliau iaitu kitab Al-Muqaddimah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apapun yang telah aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah, dan apa sahaja yang telah aku larang bagimu, janganlah kamu melakukannya. Hadis ini bertaraf sahih. Bagi Sunan Abu Dawud, contoh hadisnya adalah daripada kitab Al-Huruf wal Al-Qiraat, di mana diriwayatkan daripada Jabir bin Ibnu Abdullah, Nabi SAW membaca Al-Quran dan menjadikan tempat Nabi Ibrahim itu sebagai tempat solat. Okey, manakala bagi kitab dalam kitab Sunan Abu Dawud berdasarkan kitab Al-Jihad, iaitu contoh hadisnya diriwayatkan dari Muawiyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghijrahan tidak akan berakhir sehingga taubat berakhir, dan taubat tidak akan berakhir sehingga matahari terbit di barat. Dan hadis ini bertaraf hadis sahih.
Kesimpulannya, penulis dapat merumuskan bahawa Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud merupakan tokoh yang terkemuka dalam menghasilkan kitab hadis. Mereka telah menghasilkan karya yang mana dapat digunakan oleh umat Islam pada zaman ini dengan berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari dan mempelajari ilmu hadis. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk mempelajari setiap ilmu supaya dapat dijadikan pedoman hidup. Ilmu hadis merupakan salah satu ilmu yang patut kita pelajari kerana ianya adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Sesebuah hadis itu penting untuk kita lihat status hadis tersebut sama ada boleh diguna pakai atau tidak. Tugas ini telah digunakan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud yang mana beliau telah menghasilkan hadis mengikut kesahihannya. Sekian sahaja daripada kami untuk hari ini. Sekian, terima kasih.